Berdoa kalau silap doa, menyeru kalau silap menyeru boleh bawa pada kesyirikan. Di antara dalilnya, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru sembahan-sembahan ataupun seruan-seruan. Sembahan-sembahan boleh diterjemahkan kepada seruan-seruan selain Allah, yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Betul kan lalai? Patut berdoa kepada Allah, tapi mereka berdoa kepada makhluk selain Allah. Kan lalai. Subhanallah. Tuan-tuan, takut tidak Allah. Siapa yang takut kepada Allah, Allah akan beri hidayah. Siapa tak takut kepada Allah, dia akan jauh. Tapi takut dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal dia. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita kenal kitabnya yang diturunkan kepada Rasulullah. Kalau tidak, kita akan kesasaran jauh. Ini nasihat anak kepada antum. Ramai orang mencari Allah tetapi melalui jalan sufi. Semalam ada orang bertanya dalam paltok, apakah sufi itu akhlak? Apakah akhlak itu sufi? Saya jawab senang saja. Begitu juga ada ustaz datang ke rumah saya menyerang pasal dia marah. Dia mengatakan saya katakan sufi tidak ada dalam Islam. Memang tidak ada dalam Islam. Oleh kerana dia balik daripada Timur Tengah. Saya baru cerita dengan Faisal tadi. Dia mengajar bahasa Arab. Katanya anta pandai bahasa Arab kan? Iya. Murid-murid anta ajar bahasa Arab. Itu saja subjek yang dia ajar. Ana ambil Quran, katanya ini Al-Quran. Tunjukkan pada ana di mana kalimah sufi dalam Al-Quran. Kata ana dalam rumah ana ni semua hadis ada. Semua hadis ada. Siapa dah pergi rumah ana di sini? Belum ada yang datang rumah ana. Pejabat ana penuh dengan kitab. Separuh orang takut nak masuk pejabat ana kerana tengok kitab. Dengan kitab takut, apalagi dengan isi kitab. Jadi anda katakan kitab anda ni banyak. Ini semua hadis-hadis. Ini hadis yang sudah ditashih juga oleh Albani. Kitab Sunan. Kata ana, anta pilih, tunjukkan di mana ada kalimah sufi. Ana cabar. Kata ana, kalau betul anta boleh tunjukkan, berapa ribu anta minta ana upah supaya anda bayar. Kata ana, ni Al-Quran. Anta buka lah. Dia mengatakan memang tak ada di dalam Al-Quran kalimah sufi. Memang tak ada dalam bahasa hadis kalimah sufi. Memang tidak ada dalam bahasa Arab kalimah sufi. Macam mana boleh masuk? Okey. Saya tadi berbual dengan Faisal. Mungkin orang tu makan di rumah Faisal ada tomato. Tahu tak bawa tomato? Sekali makan di rumah ana tak ada tomato. Bawa tomato. Kalau tanyakan, ada tak bawa tomato dalam mi rumah ana? Kalau dia tahu benda tu mi, tak ada tomato. Kalau dia tahu tu bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, tak ada kalimah sufi, macam mana tak boleh masukkan? Quran mengatakan bilughatin arabiyyin mubin. Quran itu dalam bahasa Arab yang mubin. Dia berhela bagaimana? Ustaz, dulu fake tidak ada dalam zaman Rasulullah SAW, tapi sekarang ada. Ini bermakna orang ni jahil bahasa Arab. Fake dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada. Contohnya, man aradallahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Siapa yang ingin dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli syurga, maka diberi kefakihan dalam agama. Betul kan? Oleh kerana sufi tidak ada dalam Al-Quran, sufi tidak ada dalam hadis. Sufi maksudnya falsafah. Falsafah mencari kebenaran. Kebenaran ada dua. Kebenaran ada dua. Satu kebenaran urusan dunia dan satu kebenaran urusan akhirat. Ini dikatakan metafizik. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, Quran sudah memperkatakan tentang akhirat, tentang agama dengan selengkap-lengkapnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kenapa anda ambil yang daripada Greek? Sebab falsafah, filosof, sufi daripada agama, daripada kalimah Greek atau Yunan. Falsafah mencari kebenaran. Kebenaran di dalam Al-Quran sudah sempurna. Kenapa nak pinjam kebenaran yang ada dalam agama Greek ataupun agama Majusi ini? Makanya kebanyakan yang membawa kesesatan di permukaan bumi sekarang, kebanyakannya anda katakan adalah orang sufi. Sebab sufi pasti, kalau dah fanatik, dah galau kepada sufi, dia pasti ada orang yang disuruh di dalam tarikannya. Contohnya
Arkam menyeru Muhammad Suhaimi. Tarekat Qadariyah menyeru Abdul Qadir Jailani. Tarekat Tijaniyah menyeru Tijani, dan seterusnya. Jangan dinafikan. Tanya kepada orang yang memimpin tarekat-tarekat sufi, kepada siapa selain kepada Allah dia menyeru? Kepada orang-orang mati, yang dikatakan syekh-syekh yang sudah di alam kubur. Perbuatan ini apa maknanya? Apa hukumnya? Syirik apa namanya? Syirik akbar. Ini yang akan datang beritahu kepada antum. Apakah antum tidak percaya Quran sudah sempurna sehingga antum cari sufi? Oh, sufi katanya akhlak. Lihat, apabila Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apakah akhlak Rasulullah? Dikatakan khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad di atas akhlak yang paling mulia. Dan dijelaskan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam hadis khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Manusia bila tak ada akhlak lebih buruk daripada binatang. Manusia kalau tak ada akhlak, pertama akhlak kepada Allah, kedua akhlak kepada orang yang beriman, ketiga akhlak kepada orang kafir, keempat akhlak kepada apa yang Allah cipta, orang itu tidak sempurna imannya. Sebab kata Rasulullah SAW, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna manusia adalah antaranya adalah yang sempurna akhlaknya. Jadi berakhlak ala antum dengan akhlak Islamiyah. Dan di antara akhlak Islamiyah, kalau berakhlak kepada Allah, kita jaga agamanya, kita perjuangkan agamanya, kita amalkan apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Kalau berakhlak dengan orang Islam, dengan orang beriman, cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga kamu cinta kepada saudara kamu yang Islam, yang beriman sebagaimana cinta pada diri kamu sendiri. Jangan dipecah belah, jangan disakiti, jangan diumpat, jangan kecuali berlaku adil. Kalau marah dengan zamani, jangan musuhi zamani dulu, pergi zamani, cari apa puncanya. Kalau dapat jumpa puncanya baru adil. Berlaku adillah, kerana adil itu membawa kepada takwa. Faham insya-Allah? Berlaku adil akan bawa kepada takwa. Kepada binatang, dengan binatang pun kita berakhlak. Abu Hurairah tu siapa namanya? Siapa tahu? Abdul Rahman. Dia panggil Abu Hurairah bapa si kucing kerana dia sayang dengan kucing. Apa dia sayang? Dia berakhlak, dipelihara. Dan di dalam hadis Bukhari, seorang pelacur, di dalam hadis Bukhari, seorang pelacur masuk syurga hanya memberi minum anjing. Dia kehausan, masuk dalam telaga tu, diminum. Bila naik, dia tengok anjing kehausan, dia ambil sepatunya, dia kasih anjing tu minum. Hadis mengatakan, hadis Bukhari, masuk syurga. Tapi orang kita kalau jumpa anjing, pantang dia, apa dibuat? Diperempat. Sedangkan itu makhluk Allah. Orang masuk syurga kena anjing. Begitulah akhlak orang Islam. Islam ini terpinggir kerana akhlaknya. Betul kan? Jadi kita tak perlukan sufi. Sufi itu bukan berakhlak kepada Allah. Ingat kata Imam Syafi'i, man tasawwafa faqad tazandakha. Siapa masuk sufi, dia sudah jadi zindik. Siapa masuk sufi, menganut sufi, dia sudah zindik. Apa itu zindik? Sama seperti ateis, free thinker. Subhanallah. Jadi kata-kata Imam Syafi'i, sedangkan mereka bermazhab Syafi'i. Kita teruskan tuan-tuan.